Hello, what's up guys? Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang kembali ke channel aku. Baik, nama aku Fik Firdaus dan kepada yang belum lagi subscribe channel aku tu, boleh pergi subscribe dekat bawah ni guys. Dan jangan lupa untuk like video aku. Baik, so untuk video kali ni guys, aku nak sharekan dengan korang tentang job door to door Lalamove yang merugikan driver. Okay? So kalau siapa yang tak tahu lagi tentang job door to door ni, okay, so job door to door ni adalah job yang kita perlu pick up dekat point A, dekat depan pintu customer dan pergi hantar dekat point B dekat depan pintu customer juga. Okey, maknanya customer tu tak perlu untuk angkat barang daripada kedai dia ataupun premis dia ataupun office dia masuk dalam kenderaan kita, dan kita yang perlu untuk pergi angkat barang daripada customer point A dan sampai dekat point B, kita juga perlu keluarkan barang pergi hantar dekat customer yang point B. Okey, maksudnya dia bayar RM5 untuk kita pergi angkat barang tu lah. Untuk kereta. Okey, tapi untuk motosikal memang wajib untuk door to door sebenarnya. Dan servis tu adalah free of charge, tak ada sebarang charge untuk motosikal. Okey, so aku akan sharekan dekat sini 5 job to door yang merugikan. Okey, untuk pengetahuan kau orang, job door to door service ni adalah job yang dibayar oleh customer RM5 setiap job door to door service ni. Alright. So job door to door service ni RM5 tu bukanlah RM5 bersih yang kita boleh dapat dekat kita. Okey. Dekat situ juga Lalamove dah letakkan komisen yang dia boleh ambil daripada job job door to door service tu. Alright. So pendapat aku tak sepatutnya lah. Okey, tak sepatutnya Lala ambil komisen dekat atas tenaga kita, masa kita yang kita pergi angkat barang customer masuk dalam kereta kita dan pergi hantar pula dekat customer point B tu. Right? Bagi aku itu adalah tenaga kita yang kita keluarkan. Okey. Masa kita yang kita keluarkan untuk nak pergi angkat barang-barang dia tu, dan tak sepatutnya Lala ambil komisen dekat situ. Okey. Dia boleh ambil komisen dekat dia punya trip sahaja. Okey, dia punya perjalanan sahaja. Yes, itu boleh tax commission. Tapi untuk kita punya door to door service, bagi aku dia tak sepatutnya tax commission dekat situ. Dia tak sepatutnya ambil commission dekat tenaga kita. Okey, masa kita. Bagi aku lah, pendapat aku macam tu. Okey, so aku nak sharekan dekat sini antara job-job door to door yang merugikan kita sebagai driver untuk nak pergi pick up guys. Okey, yang pertama sekali adalah job door to door kalau kita pick up dekat Shopee Mall. Okey, pick up dekat Shopee Mall. Ini pun salah satu job door to door yang merugikan. Merugikan daripada segi tenaga, merugikan daripada segi masa, merugikan daripada segi duit lah. Okey, duit. Sometimes pakai duit juga sebenarnya. Okey, sebab ada setengah mall, kalau kita masuk, kalau kita lambat keluar, dia akan kenakan charge untuk per entry dekat sana. Okey, ataupun ada setengah mall ataupun setengah loading bay dekat mall tu, dia akan charge untuk setiap kali kita masuk dekat sana. Okey, macam tu. So kita dah nak keluarkan tenaga kita, nak kena keluarkan masa kita dekat sana, dan nak kena keluarkan lagi duit kita dekat sana. Okey, aku pernah dapat satu job yang aku kena pergi hantar dekat loading bay. Aku tak nak sebutlah shopping mall yang mana. Okey, dan bila aku pergi sampai dekat sana, aku kena drop off dekat loading bay dan aku kena call dia orang punya staff untuk datang pick up. Okey, datang pick up dekat loading bay tu. Dan masa menunggu aku dekat loading bay tu pun dah hampir dekat 15 minit. Dan bila aku nak keluar daripada loading bay tu, aku kena bayar aku kena bayar kupon, aku kena bayar parking RM5. Okey, tanpa aku claim dekat customer tu. Sebab aku ada tanya juga dengan customer dekat sana, yang parking ni kena bayar ke tak? Dia cakap tak kena bayar. And then lepas dia dah bayar tambang dekat aku, dia dah belah. Bila aku nak keluar, aku tak boleh keluar. Okey, dia punya barrier tu tak buka, dan aku nak kena pergi bayar RM5 dulu, barulah aku boleh keluar. Okey, dan RM5 tu aku tak dapat charge dekat customer tu, sebab dia bayar untuk dia punya penghantaran sahaja. Sebab aku percaya dekat dia yang tempat tu tak kena charge untuk kita nak pergi hantar barang. Sebab aku bukan masuk dekat parking, aku masuk dekat loading bay. Itu pun dia charge aku juga. So no choice, aku terpaksa bayar RM5 dan pergi hantar barang tu dekat dia. Okey, bagi aku itu memang sangat-sangat merugikan aku, merugikan masa aku, merugikan tenaga aku. Dan ada lagi lah, okey, beberapa job yang pick up dekat mall yang aku tak masuk parking, dan
aku parking je macam dekat tepi jalan. Tapi bila aku tak masuk parking, aku nak pergi pick up dekat dalam mall, punyalah besar gila barang dia. Okay, satu kotak barang elektrik yang aku nak kena pikul, hantar masukkan dekat kereta aku dan pergi hantar dekat dekat point B, dekat customer dekat sana. So aku rasakan sangat rugi masa aku, sangat rugi tenaga aku. Okay, aku dapat RM3.90 je. Lepas dah kena tolak dengan tax, dengan komisen dalam semua. Okay, so bagi aku pick up dekat mall, shopping mall, door to door service memang sangat-sangat merugikan. Okay, masa, tenaga dan juga duit parking aku lah. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua adalah pick up dekat kondominium, dekat flat ataupun dekat apartment. Okay, ini pun salah satu lagi job merugikan masa kita juga. Alright, sebab aku pernah ada pengalaman pergi pick up dekat kondo, pergi pick up dekat apartment. Okay, dan ada setengah kondominium apartment tu yang susah untuk kita nak dapat parking dekat blok customer tu. Okay, contoh dia duduk dekat blok A dan tak ada parking yang kita boleh letakkan kereta kita dekat sana, dan kita nak kena parking jauh dan nak kena berjalan pergi ke blok customer tu, pergi ambil barang dia dan bawa turun pula dekat kenderaan kita. Okay, dan ada setengah kondominium apartment, kalau kita nak masuk, ada setengah tempat tu dia charge kita per entry sekali masuk. Okay, dan kita nak kena keluarkan kita punya bajet juga, kita punya duit juga untuk nak bayar dekat guard tu. Okay, dululah aku pernah ada sistem kondominium yang buat sistem yang macam tu. Alright, pick up dekat kondo, dekat flat, dekat apartment pun sekarang ni aku dah ban dah. Okay, untuk nak kalau dia ada order untuk door to door service, kecuali kalau dia order tu dia tunggu dekat guard house ke, dekat lobby ke, still aku boleh accept lah. Okay, tapi kalau aku nak kena naik atas, aku memang takkan ambil lah. Door to door service kalau nak pergi hantar dekat depan pintu customer yang tinggal dekat dekat jenis rumah-rumah bertingkat macam tu. Right, so yang kedua. Yang ketiga adalah pick up dekat bangunan ataupun dekat mana-mana rumah kedai. Okay, maksudnya kita nak kena pergi naik, contoh bangunan office yang tinggi dalam 18 tingkat, 20 tingkat. Okay, ataupun bangunan kedai yang dalam 2 tingkat, 3 tingkat macam tu. Okay, aku pernah pick up satu job door to door service daripada rumah kedai. Okay, kedai dia punya office dekat tingkat 3. Bawah tingkat 2, tingkat 3 macam tu, aku dah tak ingat dah. Dan aku nak kena pick up tu bukan satu kotak tau. Okey, dia letakkan dekat tepi pintu tu, dia dah standby dah. Ada 7 kotak dekat sana. Semua kotak-kotak tu penuh dengan file, dengan kertas-kertas. Adalah buku-buku lain kan dekat dalam kotak tu, yang berat dia lebih kurang dalam 3 ke 5-6 kilogram macam tu lah untuk satu kotak. Okay, so aku nak kena turun naik lebih kurang dekat 5-6 kali macam tu. Okay, untuk nak bawa kotak dia yang banyak tu turun dekat bawah, naik pula ambil turun, naik pula ambil turun, lebih kurang dalam 5-6 kali macam tu. Okay, untuk bayaran yang aku dapat dan RM3.90 lepas dah tolak komisen dia. Dan bila dah sampai pula dekat tempat drop off tu, okay, aku nak kena bawa turun pula kotak-kotak tu daripada kereta aku dan hantar pergi dekat lift. Daripada lift tu aku kena naik dekat atas, dan dekat atas tu aku kena keluarkan daripada lift, hantar dekat depan dia punya office. Okay, bagiku itu pengalaman yang paling teruk yang pernah aku dapat sejak aku buat dalam move untuk door to door service ni. Actually door to door service ni dia sebenarnya kita kena pick up satu barang je. Okay, contoh satu kotak, yang 2 kotak yang kita boleh jalan sekali je. Okay, yang boleh jalan sekali je. Itu RM5 kalau kita nak buat kalau customer tu order untuk door to door service. Sekali jalan je RM5. Ini dah 5-6 kali aku naik ni kan, aku boleh charge dia extra sebenarnya. Okay, tapi aku malas nak argue dengan dia. Yang order tu pun jenis mulut banyak kan. Chinese auntie macam tu, dia jenis mulut banyak. Aku malas, aku settle cepat-cepat, dan lepas tu aku malas lagi dah nak ambil
job order daripada bangunan kedai ataupun bangunan office yang tinggi-tinggi macam tu. Okey. Sebab kalau banyak kotak guys, kalau banyak barang sangat, memang aku fed up lah kan. Okey. Aku fed up sangat. Yelah, aku pun tak ada troli. Aku nak kena angkat pun by hand je dan tak ada siapa pun tolong aku waktu tu. Okey, dan aku rasakan memang sangat rugikan masa aku, rugikan tenaga aku. Okey, semata-mata untuk aku dapatkan extra RM3.90 tu. Yang konon-kononnya door-to-door service yang RM5 tu. Alright. So aku dah serik dah untuk job yang ketiga ni. Okey. Yang keempat adalah pick up dekat pasar. Okey. Ini satu lagi job door-to-door service yang bagi aku rugi sangat. Rugi sebab apa? Okey, kalau kita pergi pick up dekat pasar ni, memang confirm. Okey, kau akan kena bawa barang-barang basah, barang-barang kering dekat dalam kereta. Okey, diorang ni akan beli satu sekali dengan satu bundle yang besar, satu bundle yang banyak. Okey, akan beli semua barang-barang dapur sekali beli, memang banyak gila. Dan diorang akan pergi naik motor je. Okey, customer ni akan pergi naik motor je. Contohnya dekat pasar, kemarin nak sebut pasar tu dekat mana? Okey, pasar tu nak masuk kena bayar. Nak masuk pasar tu memang kena bayar per entry. Dan dah masuk dekat pasar tu, customer tu akan tunggu dekat sana. Dia naik motor je pergi beli. Dan dia order Lalamove untuk kita bawa barang dia pergi dekat tempat di sana. Dan dia akan naik motor cepat-cepat pergi tunggu dekat point B dekat sana. So kita akan bawa barang-barang dia. Okey. So bila dah masuk dekat sana, dia akan load semua barang-barang dia dekat dalam kereta kita. Tak kisahlah barang tu barang basah, barang kering, barang yang berbau. Okey, semua akan masuk dekat belakang kereta. So bagi aku itu adalah job last yang aku pick up dekat pasar dan aku tak nak ambil lagi dah. Okey. Pasar yang masuk nak kena bayar, dan yalah, walaupun kita boleh claim dengan customer, tapi korang faham lah kan, bila bawa barang-barang pasar ni, kereta akan berbau lepas tu, dan memang susah nak hilang bau daripada barang-barang basah yang dibawa tadi tu. Okey. So itu yang keempat, pick up dekat pasar. Dan yang kelima last sekali adalah job yang banyak pit stop. Okey, job yang banyak pit stop. Bayangkan dia order untuk 10 pit stop. Okey, dia order untuk 10 perhentian yang kita nak kena pergi hantar. Setiap perhentian dia tu kita kena buat door to door service. Okey, door to door service. Tapi dia bayar RM5 sahaja guys. Okey, RM5 sahaja, dan kita perlu untuk turun naik. Kalau 10 stop lah. 5 stop lah. 12 stop lah. Okey, door to door service tu dia kira per job sebenarnya. Dia bukan kira okey kau buat satu job door to door service, kau bayar RM5. Stop kedua kau bayar RM5. Stop ketiga kau bayar RM5. Kalau macam tu, yes, kau sangat-sangat untung. Tapi bila dia buat cara macam ni, satu job kau tak kisah kau order je berapa perhentian, dengan sekali bayaran RM5, itu memang sangat-sangat merugikan. Okey, merugikan daripada segi masa kita, merugikan daripada segi tenaga kita. Of course tenaga yang pertama sekali ada tenaga kita. Okey, sebab kita nak kena keluarkan banyak tenaga. Kalau benda tu berat, memang habislah. Okey, memang banyak tenaga yang kita perlu pakai semata-mata untuk nak dapatkan extra RM3.90 tu. Okey. So job yang banyak pit stop yang perlukan kita door to door service ni pun aku tak akan ambil dah. Bukan job yang door to door service saja, job yang banyak pit stop. Okey, job yang banyak pit stop lebih daripada 5 pit stop dan ke atas pun aku dah jarang pick up dah job yang macam tu. Okey, kalau macam setakat 2 pit stop, 3 pit stop tak ada masalah, boleh je ambil lagi. Okey, tapi yang bukan door to door service lah, yang bila sampai dekat sana ada orang tolong pick up, bila sampai dekat tempat tempat pick up ada orang tolong load barang. Okey, yes, itu boleh. Job door to door service banyak pit stop, sorry lah, aku takkan pernah proceed dah job-job yang macam tu. Okey. So korang pula macam mana? Pendapat korang pula macam mana? Adakah job door to door service ni menguntungkan, ataupun sama juga pendapat korang macam aku, merugikan? Korang boleh komen-komen dekat sini. Okey, aku rasa itu juga yang aku nak sharekan untuk video aku kali ni. Dan kepada yang belum lagi subscribe, boleh pergi subscribe di bawah ni kan. Aku Fidaus. Assalamualaikum guys, jumpa lagi. Bye bye.